Keterkaitan antara had bagi hasil tambah isi padu silinder dengan isi padu janaan daripada kisaran suatu rantau. Didapati bahawa suatu bongkah kisaran akan dijana bila luas di bawah suatu rantau dikisarkan sepenuhnya 360 darjah pada suatu paksi. Isi padu bongkah janaan yang terbentuk apabila suatu rantau berlorek diputarkan melalui 360 darjah pada paksi X dapat ditentukan dengan membahagikan bongkah tersebut kepada N silinder mencancang dengan lebar delta X. Jika kita lihat di gambar pertama, ianya lukisan 2D. Apabila dia dikisarkan pada paksi X sebanyak 360 darjah, dia membentuk sebuah bongkah. So, apabila nilai delta X adalah kecil, maka isi padu bongkah yang dijana ialah jumlah isi padu bagi semua silinder itu. Delta X itu ialah lebar silinder itulah. So, nak cari isi padu silinder delta I sama dengan luas keratan rentas darab lebar silinder. Lebar silinder delta X kan, dan luas keratan rentas kita dapat pi yi kuasa 2. Sebelum ni kita punya formula ialah pi j kuasa 2 kan. Tapi sekarang kita guna yi kerana yi ialah jejari bagi bongkah tersebut. So, bila kita nak cari isi padu N silinder tu maksudnya kesemua silinder lah, berapa silinder. So, kita gunalah sigma. Kita summationkan dia. Sigma tu I sama dengan 1 N delta I. Tadi kita kan dah dapat delta II iaitu sama dengan pi yi kuasa 2 delta X. Apabila bilangan silinder adalah cukup besar iaitu N menghampiri infinity, maka delta X menghampiri kosong. So, secara amnya, isi padu bongkah janaan sama dengan kamiran AB pi y kuasa 2 dx. Kita tukar yang had delta X menghampiri kosong dan sigma N I sama dengan 1 kepada kamiran. Sebab dia macam summation lah, tergabung gitu. Next, dia sama je, cuma kali ni dia berkisar pada paksi Y. So, bila dia berkisar pada paksi Y, kita tak guna sudah dx, tapi kita guna dy. So, sama syak, kita tukar syak yang dx tu kepada dy, pi y kepada pi x. Okey. Sudut informasi. Nilai bagi isi padu janaan adalah sentiasa positif. So, dia tak pernah negatif. Isi padu janaan bagi suatu rantau yang dikisarkan pada paksi X atau paksi Y. Isi padu janaan I bagi satu rantau di bawah satu lengkung Y sama dengan Fx yang dibatasi oleh X sama dengan A dan X sama dengan B apabila dikisarkan melalui 360 darjah pada paksi X ialah I sama dengan kamiran AB pi y kuasa 2 dx. So, samalah macam tadi kan. So, kamu tengok graf tu, yang kawasan berlorek tu, bila dia dikisarkan pada paksi X, dia akan berbentuk macam bentuk speaker, kan? Contoh 21. Cari isi padu janaan dalam sebutan pi bagi rantau yang dibatasi oleh lengkung Y sama dengan 2X kuasa 2 tambah 3, X sama dengan 0 dan X sama dengan 2 yang dikisarkan sepenuhnya pada paksi X. Kalau kamu tengok tu, graf tu, yang kawasan berlorek tu kan, itu yang kita mau cari. Kita mau cari isi padu janaannya. Sebenarnya dia tu cuma lah gambaran 2D kan. Cuma bila kita jana dia, kita yang jana, kita kisarkan dia. Jadi kita mau cari isi padu janaannya. So, isi padu janaan sama dengan kamiran 02 pi y kuasa 2 dx. So, dia kan dalam sebutan pi. So, kita keluarkanlah pi itu. Jadi, pi kamiran 02 darab 2x kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 dx. So, yang kuasa 2 dalam kurungan tu kuasa 2, kita kembangkan dia. Jadilah 4x kuasa 4 tambah 12x kuasa 2 tambah 9. So, anti terbitannya pi 4x kuasa 5 per 5 tambah 12x kuasa 3 per 3 tambah 9x 02.
kalau ada yang keliru kan, macam kenapa tiba-tiba begini nih. Kalau kamiran kita tambah 1, kalau diferensiat kan kita tolak 1. Kalau pengkamiran nih kita tambah 1, itulah X-nya tuh bertambah. Gitulah. Next, kita guna formula GB tolak GA. So kita kasih masuklah nilai-nilai X tu. So kita tolak, dapatlah 75 3/5 pi unit kuasa 3. So itulah jawapannya. Senang bukan? Senang tak rekan-rekan? Senang tak? Senang kan? Okay, next pada paksi Y. Isi padu janaan I bagi suatu rantau di bawah satu lengkung X sama dengan G, Y yang dibatasi oleh Y sama dengan A dan Y sama dengan B apabila dikisarkan melalui 360 darjah. Pada paksi Y ialah I sama dengan kamiran AB pi X kuasa 2 dy. So sama je macam tadi kan. So kamu tengoklah graf tu. Begitulah tu nanti yang berlorek tu dia dikisarkan lah pada paksi Y. So kita tengoklah contoh 22. Cari isi padu janaan dalam sebutan pi apabila rantau berlorek dalam raya di sebelah diputarkan melalui 360 darjah pada paksi Y. So itulah tu yang graf tu kamu tengok tu. Yang 1, 4 itu A dengan B, dan yang berlorek tu akan dikisarkan pada paksi Y. So ni nanti jadinya bentuk macam mana ni kalau dikisarkan? Macam gunung lah kan. Next kita cari X. Kenapa kita cari X? Kenapa mesti cari X? Walaupun dah tinggalkan kita, taklah. Sebab formulanya kamiran AB pi X kuasa 2 delta Y. Dia mau cari X, dia guna X bukannya guna Y. So Y tu yang nilai di pada graf tu, Y sama dengan 6/X. Kita ubahlah, kita ganti ya. Kita kasi pindah X tu pergi atas, kita ganti tempat. Jadilah X sama dengan 6/Y. So bila dah dapat nilai X, kita kasih masuk soalakan dalam formula. So kasih masuk, kita kasih keluar 2 pi sebab nak cari dalam sebutan pi. Jadilah pi kamiran 1/4 darab 6/Y kuasa 2. Lepas tu kembangkan kuasa 2 tu, jadilah 36/Y kuasa 2. Lepas tu kita tak mau Y kat bawah, tak mau, kita kasih naik pergi atas. Jadilah 36Y kuasa negatif 2. And then cari nilai anti terbitan. So pi 36Y kuasa negatif 1 per negatif 1. Ini kenapa pula tiba-tiba berkurang nomornya? Tidak berkurang. Sebab ini bila negatif 1 tambah 1, negatif 1 tambah 1, negatif 2 tambah 1 jadilah negatif 1. Kan? So dy tu tukar kepada yang dia punya nilai-nilai tadi tu, jadi 1/4. And next kita kasih masuklah nilai-nilai Y tu, yang 1 dengan 4 tu kan. So selesaikan, dapatlah 27 pi unit kuasa 3. So ini soalan macam SPM. So korang boleh jawab lah. Okay, bye, thank you.